Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita, kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bab ataupun beriman dengan perhitungan. Jadi sebelum pada ni kita telah bicara dah tentang ketentuan baik dan buruk daripada Allah pada nota yang ke-11 muka surat 3, dan pada malam ni muka surat 5 nota yang ke-12, iaitu wajib kepada kita beriman bahawa adanya perhitungan, yakni hisab, adanya hisab, dan termasuklah dalam bab hisab ni Allah SWT soal, soal siasat. Hisab tu maknanya kira lah, hitung, perhitungan. Ahli sunnah percaya dan yakin bahawa adanya perhitungan, iaitu hisab, perkiraan amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia dahulu. Allah SWT berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Mana manusia hidup atas dunia ni, sama ada manusia yang pertama, yang ni Nabi Adam, yang mula-mula ada, ataupun manusia yang terakhir, semua mereka tu daripada Nabi Adam sampailah kepada manusia yang terakhir akan kembali kepada Allah SWT, kembali kepada kita, pada kami, kembali kepada Allah. Dan kemudian sesungguhnya tanggungan kamilah, mana atas kami, wajib kepada kami, mana sebagai satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, itu menghisap mereka, menghitung amal mereka, banyak mana, jenis mana amal baik yang telah dikerjakan oleh mereka. Jadi bila kata kembali kepada Allah SWT, maka ini menafikan apa yang disebutkan oleh, apa yang difahami oleh setengah agama. Dia kata ada perpindahan ruh, tanasukhul arwah, berpindah ruh daripada satu tubuh ke tubuh yang lain. Maknanya kalau mengikut kepercayaan banyaklah agama-agama Hindu ke Buddha ke, dia kata ada perpindahan ruh. Maknanya orang itu mati, kalau dia baik, dia akan dibangkitkan semula, dia akan hidup sekali lagi dalam penjemaah satu lagi sebagai orang yang baik. Kalau dia mati dalam keadaan buat jahat, dia akan dibangkitkan mati, dia akan hidup semula, berpindah duduk dalam binatang-binatang, dalam monyet ke, dalam katak ke, dalam lembu ke. Itu dia panggil perpindahan ruh. Alam dia kata ada tanasukhul arwah, perpindahan ruh. Hidup semula, mana ada sekali lagi hidup, tapi menjelma dalam binatang yang lain, makhluk yang lain. Jadi Allah Ta'ala kata, inna ilaina iyabahum, balik kepada kami. Mana mati akhirat, mana tak balik semula ke dunia. Tak kira lah dari tubuh mana-mana pun, tetap dia kembali kepada Allah SWT. Tak ada dah hidup sekali lagi. Yang dikatakan sebagai penjemaah semula tu tak ada. Walaupun kita tengok cerita bau putih bau merah,
Mok dia mati tu jadi ikan kalung lah. Lepas tu ikan tu dimakan jadi pokok pula lah. Itu karut. Itu masuk dalam jadi sebahagian daripada dongeng yang Melayu. Sepatutnya benda tu dibuat lah. Cerita warna putih warna merah tu sekadar dia balas mati juga, mati gitulah, kena buat edisi baru pula. Gua cerita karut boleh beki, kita buat edisi lain pula. Setakat mati sudah habis. Ni mati jadi kalung, pakai kalung kena makan tu jadi pokok. Itu panggil ada pengaruh kepercayaan tanasukhul arwah, reincarnation. Mana ada penjemaah semula dalam makhluk, dalam tubuh lain di alam di alam dunia ni, duduk dalam jemaah keberapa tak tahu. Kalau ikut tanya pokok dia ni, hok pegang dengan pahaman ni, kita ni duduk dalam penjemaah kali keberapa, kelahiran keberapa kita ni, janam berapa. Kalau orang tengok Hindustan tu dia akan jumpa lah perkataan janam. Mana hidup semula tu duduk dalam tubuh ni, hok ni kali keberapa. Itu karut belaka. Sebab kata bila kembali kepada Allah akan dihisap, ditanya. Tak ada dah peluang sekali lagi untuk hidup sama ada dalam badan apa-apa, tak ada dah. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan, tidak ada kembali sekali lagi. Mana peluang? Nyawa ni sekali je. Jadi atas Allah SWT lah untuk menghisap mereka. Jadi ini Allah Ta'ala telah wajib ke atas diri dia. Adanya hisap ni. Jadi sama ada amalan itu dibuat oleh tangan kita, mata kita, keazaman kita, akan ditanya. Apa kita baca sebelum amanah Rasul tu? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wa in tubdu, kalau kamu lahirkan, nyatakan apa yang ada dalam diri kamu. Maknanya kalau orang tu nyatakan, mana dia resera nak buat satu perbuatan lalu dia pun buat, jadi realiti. Ataupun dia sembunyi, orang panggil azimah, makna kehendak yang kuat, iradah, itu dikira salah. Dikira salah. Yuhasibkum bihillah, Allah Subhanahu wa taala akan hisap. Maknanya hak kita buat dengan anggota tubuh badan yang didorong oleh hati yang mempunyai kehendak, itu akan dihisap oleh Allah Taala. Begitu juga hak kita buat, hak kita tak buat lagi, cuma ada keazaman nak buat, itu pun dikira salah juga. Salah juga. Mana niat tu, kalau kita niat nak buat baik dapat pahala, niat buat jahat dapat dosa. Kalau tak dosa lagu mana? Kalau telitah. Kalau dia telitah. Telitah tu dipanggil hadisun nafs. Kalau dia telitah tu tak apa, dikira sebagai tersalah. Tetapi kalau orang tu berazam nak buat, itu dikira berdosa. Baca hadis kita baca, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Bila mana dua orang Islam yang bertemu dengan pedang masing-masing, Nabi kata yang membunuh dan terbunuh dua-dua dalam neraka. Jadi sahabat tanya, hadzal qatil fama balul maqtul. Ni hak bunuh, tak apalah kita faham sebab dia bunuh. Ni hak yang terbunuh ni masuk neraka juga pasal apa? Nabi kata innahu harisun ala qatli sahibi. Dia tu memang nak bunuh lawan dia. Jadi itu dia ambil kira juga. Mana kita akan dihisap oleh Allah SWT sama ada atas apa yang kita telah buat ataupun atas yang kita azam nak buat. Mana nekat, kita nekat
Kalau sekadar telitah tak apa. Sebab itulah mari lepas daripada ayat tu Allah Taala kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah SWT tidak bebankan manusia itu melainkan dalam upaya mereka. Manakala mari telitah benda-benda tak molek, itu maknanya bila telitah itu bukan dalam upaya kita. Bila kita tolak, itu upaya kita. Ia menjadi satu keupayaan pada kita untuk tolak lintas hati. Jadi kalau hak azam itu dia bersalah dah. Jadi apa yang dilakukan oleh tubuh badan kita dan juga hati kita, sebab kita ni ada amalan hati. Amalan hati, amalan hati itulah hak kita belajar tasawufnya. Tasawuf hak sebenar tu dia akan membicarakan tentang amalan hati. Bertawakal kepada Allah, bersangka baik kepada Allah, berharap kepada Allah, meyakini kekuasaan Allah, itu semua panggil amalan hati. A'malul qulub. Mana hati kita tu dia kena ada. Seperti mana kita bincang dulu, kalau kata ibadat itu kita buat dengan tubuh badan kita, maka ruh ibadat tu panggil ubudiyah. Rasa perhambaan diri kepada Allah SWT, khusyuk. Itu dipanggil amalan hati. Jadi khusyuk tu amalan hati. Rasa tunduk, rasa takut kepada Allah SWT. Jadi hak tu dihisab oleh Allah Ta'ala. Mana ada kata kalau kita semaya, kita akan ditanya tentang semaya kita tu. Kita buat ke tidak? Kita buat macam mana dari segi sempurna ke tidak? Rukuk, sujud, Fatihah kita akan ditanya, dan akan ditanya juga hati kita tu hadir ataupun tidak. Akan ditanya. Sebab apa? Sebab hati itu mana ada amalan dia juga. Semaya yang tidak ingat kepada Allah SWT, semaya yang lara ni, itu adalah semaya yang tidak ada ruh. Mana hati tidak beramal. Bila hati tidak beramal, akan dihisap. Hati beramal, akan dihisap juga. Akan ditanya. Jadi kepada kita wajib beriman kepada Allah SWT, berhubung dengan Allah SWT akan hisap makhluk-makhluk dia ni di akhirat. Akan ditanya. Termasuklah haiwan-haiwan akan ditanya sebagai saksi. Hok mana belaga ayam, hok mana belaga lembu, hok mana belaga kespila, mari. Hok mana duk alak ayam tu pokok, hok panggil ayam sorok lah ni. Duk kejar ayam, pokok. Surak tekuk-tekuk. Kadang-kadang surak tekuk tu dia tu nak suruh ayam tu sorok. Ayam sorok. Mana sorok ayam dulu mula-mula. Jadi benda-benda ni akan, makhluk-makhluk ni akan menjadi saksi, akan ditanya juga. Allah Ta'ala kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kami kunci mulut mereka. Jadi hal lain tu kecek. Jadi kecek tu sebab bila diminta bercakap, pada hari itu tidak ada siapa berani boleh kecek melainkan dengan izin Allah. Jadi Allah Ta'ala izin itu lagu mana? Bila Allah Ta'ala tanya. Bila Allah Ta'ala tanya, maka mulut tak boleh jawab. Mulut tak boleh jawab, ataupun mulut akan jawab hak berkenaan dengan dia. Mana kalau Allah SWT tanya kaki ni gimana, mulut tak boleh jawab, kaki akan jawab, tangan akan jawab. Jadi ada hisab. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah Ta'ala kata di akhir surah Hijr, fa wa rabbika, demi Tuhan engkau pasti kami akan bertanya kepada mereka semua.
apa yang telah mereka buat dahulu. Dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala kata yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkan hisab. Mana ada sungguh ditegakkan, maknanya diwujudkan. Bukan tanya kau ke tepi tu, tidak, memang sedia tempat untuk ditanya. Orang-orang yang beriman fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang beriman, orang panggil ashabul yamin ni, akan dihisab dengan mudah. Orang-orang ashabul shimal, orang-orang yang melakukan kejahatan, akan dihisab dengan payah. Payah. Lagu mana? Payah mudah hisab ni. Kalau mudah tak kita immigration lah. Kalau mudah nak bayar ke suasana akhirat. Di immigration. Kita balik ke Malaysia ni daripada negeri luar. Dah. Dia kata buka beg. Jadi sebelum nak buka beg tu kita kena isi boret dah. Istihar barang gapo. Kita nak tubik pun kena istihar. Berapa pitih kita buat tubik. Barang gapo buat masuk. Jadi kalau kita bayarkan macam mana kita nak masuk, nak balik ke negeri kita asal ni, akan ditanya oleh pegawai kastel macam mana. Kalau orang tu dia memang buat kelik benda-benda yang tidak sepatutnya, memang tak sedap duduk lah. Dia nak suruh duduk barang, barang telah ada. Ada pun orang yang memang dia tak ada salah gapo, dia tahu dah. Dia tenang. Dia tahu dah. Tapi kadang-kadang barang atas dunia ni dia tak suka barang ada. Orang bubuh. Orang nak kena dia. Tapi kita boleh bayarkan macam mana dalam keadaan begitu berdebar-debar. Buka beg. Buka beg, tengok sosok akak. Dalam poket baju tu cek tu takut ada gapo-gapo. Cek. Itu maknanya kalau orang tu suspek. Tengok muka tak apa comel dah, tak keruh gapo semua. Payah. Cek tu maknanya detail cek. Tapi kalau orang tu juru masuk molek, terutama orang-orang VIP, jalan, dah. Kalau ada pasport tu, cok lalu. Kalau tak puas hati tengok gambar, tengok tua, tengok gambar. Dah. Pasal gigi bilik. Tu gambar kita boleh nampak. Maknanya banyak dah Allah SWT tunjuk pada kita sebenarnya gambaran kepada akhirat hak mudah kita faham. Nak mudah faham, bukan lagu tu akhirat ni tak tahulah macam mana. Dengan keadaan dia, dengan manusia semua ada ala sa'idin wahid. Semua tu ada serentak sekaligus. Tidak kata so peringkat dak. Semua tu ada. Kalau kata dibangkitkan semula daripada hak Adam yang pertama sampai hak terakhir ada sekaligus. Masa kita duduk atas dunia ni ya ada dulu segenerasi. Jadi bayangkanlah macam mana semua tu ada sekaligus. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur kita dengar, hadis riwayat Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan ganjoklah bahasa Kelantan kita. Tidak akan ganjok dua kaki anak Adam ini pada hari kiamat sehinggalah akan ditanya tentang umur dia. Umur ni hak Tuhan bui, apa dia tanya. Allah SWT akan tanya usia dia, umur dia, nyawa dia, habis mana. Tentang ilmu dia, gapo hak dia buat. Selaras kalau tidak antara hak dia tahu dengan tidak ke dia. Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya harta. Boleh lagu mana? Lepas tu guna ku mana? Allah SWT tanya pula tubuh dia. Anggota-anggota dia. Ablahu. Ablah ni maknanya kalau baju kita pakai siapa repuk. Siapa lusuh.
Maknanya kita yang muda sampai tua, daripada kita moga Allah SWT kira kita ni hak kita akhir balik je, masa kita mula-mula gagah umur 15. Start situ sapalah kita sendi-sendi tu kocok dah. Tulai lu repuk dah. Kau sakit orak, kau sembab. Siapa tu? Allah Taala akan tanya kita. Itu hisab. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah SWT akan hisab. Kalau 4 perkara ni kita faham, kita menginsafi, barulah kita tidak akan jadi orang yang rugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nikmatani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. 2 nikmat yang mana selalunya manusia, ramai manusia terpedaya ataupun tertipu ataupun rugi, iaitu as-sihhatu wal farah. Sehat, masa dia sehat dia waktu lapar, waktu tak ada hijau. Kita pasal tak tahu nak buat gapo dah. Jadi waktu kosong itulah menyebabkan kita kerugian. Jadi di situ menunjukkan kepada kita sehat, mana tubuh badan kita dan umur kita. Tubuh badan kita macam mana kita guna, mata kita, kita cari ilmu ke tidak, masa sehat dan masa lapar. Kalau bab ilmu kita kata. Jadi cara hisab ni dia tak samalah. Semua tu akan dihisab, akan ditanya. Ada yang disiasat habis-habisan, munaqasyah dipanggil. Munaqasyah ni maknanya tanya sosok. Detail. Kalau accountant tu 5 sen tahu gimana. Maknanya itu kalau payah sangat. Tetapi orang-orang yang baik, abrar, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Mana dilepas, akan lalu, akan ditunjukkan amal mereka tu, tapi akan dilepas. Ada yang dihisab secara terang-terang, ada yang dihisab secara tertutup, mengikut keadaan hamba tu. Kemudian talikah Allah SWT bangkit manusia ni nak buh lalu dalam neraka ke, nak buh lalu dalam syurga. Jadi benda ni tidak mustahil. Mana kalau mengikut kehendak Allah Ta'ala, kalau mengikut kudrat, kalau mengikut kudrat Allah Ta'ala boleh. Mana mati tu pun duduk dalam neraka lalu boleh. Tetapi oleh kerana Allah SWT ni dia ada hikmah dia ada kehendak, kudrat, tapi dia ada iradat dia. Jadi iradat dia ni mengandungi hikmah. Maknanya kalau ikut kira kita, dia tak akan buat. Tapi kalau ikut dia buat. Itu hikmah. Maknanya kalau ikut zahir, gini hak kita boleh faham, hak sepatutnya. Tapi hak di sisi Allah SWT, hak lain Allah SWT nak. Itu di antara makna hikmah yang kita boleh faham, makna rahsia. Jadi Allah SWT maha kuasa untuk memasukkan manusia tu, lepas dia mati terus lalu dalam syurga ke dan neraka boleh. Tetapi iradah dia lain. Jadi Allah SWT nak himpunkan dulu manusia dan dia nak hisab. Hikmah dia apa? Untuk menzahirkan kepada semua manusia bahawa orang ni memang baik. Sebab apa? Sebab manusia atas dunia dia hak mana buat baik, walaupun sikit dia nak ayak kat orang. Dia nak ayak biar orang tahu. Tak boleh orang tak tahu kita buat baik ni. Orang-orang beriman yang benar-benar ikhlas pada Allah SWT, dia tak suka tunjuk benda-benda baik yang dia buat. Dia nak, tapi dia bimbang tidak jadi ikhlas, maka dia tak tunjuk. Jadi oleh kerana benda ni ada tertanam dalam diri manusia dan manusia lawan, maka Allah SWT beri peluang. Yang mana hak dia buat baik tu tadi, Allah SWT akan tunjukkan kepada semua sekali. Kalau orang, kalau dia nyoho lah, dia nyoho,
dia bermegah-megah dengan sedekah dia di kampung dia ya tahunya. Dah. Kalau dia sedekah, dia buat baik, dia tunjuk dia pergi umrah, dia ambil gambar dia depan Kaabah. Dia update Facebook dia, hok mana jadi friend dia tahulah. Lepas tu lepas tu ada lagi orang tak tahu, hok mati dah. Tak tahu. Buat hok benda baik dia buat tu. Kadang-kadang benda tu ada. Dah, kita orang naik, pas hilang. Hak ni akhirat ni disebabkan kita kebaikan kita tu kita buat. Kita sembunyikan, Allah SWT akan zahirkan dalam bentuk dapat diketahui oleh semua. Masa itulah kalau kita nak masa itulah barulah berhak kita berbangga dengan amal yang kita buat. Jadi bila adanya hisab, mana Allah SWT akan tanya, akan tunjuk, maka di situ dapat dilihat betapa orang ni sempurna dalam amal kebajikan dia. Hak mana buat jahat lagu tu juga. Hak mana betul tunjuk kejahatan tu akan diperlihatkan lagi dalam keadaan yang memalukan. Masa dia buat jahat atas dunia ni, dalam keadaan dia betul agah menyohor dengan jahat dia rasa bangga. Di akhirat hak tu tak ada dah bangga, hina. Disebabkan dia tunjuk sangat jahat dia atas dunia, maka Allah SWT akan tunjuk di akhirat dalam bentuk yang lebih, yang sangat-sangat menghinakan. Itu beberapa hikmah lah yang boleh kita faham adanya hari hisab. Kemudian beriman dengan al-imanu bil mizan, mana ada timbangan. Dah kita bilang tadi, timbang lah kalau atas dunia. Mana bilang tu tahulah banyak mana. Kalau hisab bilang, tapi berat setara mana. Kalau kita beli barang kalau beli buah, beli pisang je lah, pisang je lah berangan. Dah. Kita terserah tak puas hati, mana bila 1 2 3 4 5 ya. Aja timbang. Anda puas hati, untuk memuaskan hati, biar jelas ke apa semua timbang. Maknanya untuk Allah SWT menzahirkan adil dia dalam menghitung soal siasat, amal ni akan ditimbang pula. Yang ke-13, wajib mempercayai adanya timbangan amal kebaikan manusia, baik dan buruk. Sesiapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka ia berjaya. Sebaliknya, sesiapa yang kejahatannya itu lebih berat, maka dia akan kerugian. Allah Ta'ala kata, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang yang berjaya. Berat timbangan. Mana tidak semestinya orang mukmin ni tak ada buat dosa. Ada. Tapi Allah SWT akan tengok hak mana lebih berat. Jadi hak mana mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, maka terserah kepada Allah SWT. Antaranya kalau orang itu berat timbangan dia baik, mungkin dia diampunkan. Orang yang ringan mana tak banyak ni, kita kata tak padan dengan umur panjang, tak padan dengan kesihatan yang ada pada diri dia, tak padan dengan kepandaian akal dia, tak padan dengan harta dia, tapi amal sikit. Jadi itu adalah orang yang rugi. Jadi Allah SWT menzahirkan. Mana boleh juga Allah SWT pakai lepas hisab kat masuk dalam syurga lalu. Tidak, Allah SWT nak tunjuk lagi keadilan dia. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami akan letak neraca-neraca keadilan pada hari kiamat, maka tidak ada satu pun orang yang akan dizalimi.
Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Walaupun benda tu kebaikan tu benda tu walaupun sebesar zarah ataupun sebesar benih biji sawi ataupun sebesar biji sawi, kami akan buat mari juga. Tepat tu. Cukup belaka, kami akan buat mari. Wa kafa bina hasibin, pandai dengan kita. Memadai dengan kami sahaja yang dapat menghitung. Jadi itu menggambarkan kepada kita bahawa Allah SWT akan menegakkan keadilan. Tanda kita beriman dengan adanya timbangan ni, iaitu bila mana kita berusaha lah. Buat amal-amal kita ni. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat kebaikan sebesar zarah, dia akan nampak. Mana tidak sia-sia. Ada. Allah SWT akan buat mari tunjuk di akhirat. Cuma kita kena jagalah. Supaya amalan kita tu tidak terhapus. Pahala kita tidak terhapus. Kalau ada buat mari timbal tak lekat. Tak naik timbal. Sebab apa? Sebab amal tu mari dalam keadaan tidak ikhlas ataupun ada perkara-perkara yang membatalkan amal kita. Kita hasad, kita dengki, macam-macam. Itu boleh merosakkan amal kita. Jadi tanda kita beriman dengan adanya hari perhitungan, adanya hari timbangan ni, itu kita berusaha buat benda-benda yang dapat memberatkan timbangan kita. Antara mudahnya adalah kita ucap subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman. Saqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan pada lidah, khafifatani ala lisan. Bukannya susah pun kita nak kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi Nabi kata ringan pada lidah, berat ditimbangan dan disukai oleh Allah SWT, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita ucap sebanyak-banyaknya. Begitu juga Nabi SAW menyebut at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kebersihan itu, bersuci itu separuh daripada iman, dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi yang menjadi persoalan setengah golongan macam Mu'tazilah, dia kata macam mana ni Allah SWT boleh timbang amal ni? Sebab amal ni hak kita buat. Dia kena timbang benda hak jom buat tu, tubuh badan kita tu. Jadi amal tu dia kata amal ni dia sifat. Orang mana kalau orang belajar ilmu kalam ataupun falsafah ni, amal ni dia kata arak. Arak ni mana sifat yang baharu. Mana benda tu kita, kalau kita kata dinding, dinding tu objek. Warna dia tu orang panggil arak lah. Dia boleh berubah. Jadi amal ni dia kata dia arak. Arak ni benda yang tak boleh kita nak pegang. Tak boleh nak rasai. Jadi alhamdulillah, mana ucapan alhamdulillah tu berat memenuhi timbangan. Apa makna dia? Maknanya amal kita buat tu akan ditimbang. Orang-orang macam Mu'tazilah, dia kata mana boleh amal tu ditimbang. Sebab dia bukan objek. Kalau kita zaman ni kita boleh faham. Benda ni walaupun dia itu amal ni, walaupun dia tu kita tak boleh nak pegang, tak boleh nak lihat, tapi dia ada ukuran dia. Dia ada sukatan dia, dia ada berat dia, dia ada kita kata dia ada jisim-jisim yang memenuhi ruang. Kalau kita ada telefon kita ada telefon belakang,
Telefon kita tu dia tulis. Maknanya dia punya hard disk dia ataupun dia punya memori dia tu 2 gig kata. 2 gig. Jadi kita buat barang macam-macam barang. Dia kata penuh dah. Jadi penuh kat mana? Penuh kat mana? Penuh dengan program-program lah. Jadi program tu mana kalau kita bubuh lagi setelah dia kata penuh, memang tak akan dapat lah. Dia kata waktu bik dulu. Buh mula baru penuh. Macam juga kalau zaman dulu tali kaset. Tali kaset tu tali. Tali tu macam mana? Tali tu boleh ada dalam tali tu suara-suara. Tu kalau tali kaset. Kalau tali video dengan suara dengan gambar. Pak gambar boleh gerak. Macam mana boleh ada tu? Boleh duduk dalam tu. Mana kalau kita guna, kalau tape dulu 60 minit, kita rakam 60 minit lah. Tak boleh dah kita nak rakam 90 minit. Kalau hak 90 minit kita rakam 60 minit, mana ada ruang lagi. Begitu juga kalau kita rakam dengan recorder macam-macam, hak ada lah ni, dah. Kita boleh isi lah. Lepas tu, siapa hak dia penuh, kita kena buat topik. Mana benda ni, dia boleh duduk. Mana dia memenuhi ruang. Maka tidak pelik lah, tidak mustahil lah di akhirat Allah SWT boleh ambil amal kita ni, mak dia timbang. Mana tak ada kemuskilan. Apa yang menjadi kemuskilan kepada Mu'tazilah itu tertolak. Sebab kehidupan dunia ni lagu tu kita faham dah. Walaupun kalau kata isi air, dia ada limit dia. Kita boleh nampak air. Kalau macam ni kita tak nampak, tapi boleh ditentukan. Kalau dia ada ukuran dia. Kalau suara kita ni, kalau kita rekod suara dalam tempoh 45 minit ni, analisis dia kata ada 10 megabyte. Ada 10 megabyte. Mana dia boleh suka tu? Mana manusia pun ada sukatan. Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah. Mana tidak mustahil. Jadi amal manusia tu ditimbang. Begitu juga tubuh kita pun ditimbang juga. Mana kalau kita berat tubuh kita, tubuh lah. Dalam keadaan kita tak ada amal kebaikan, tak ada seberat, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun dengan apa sebelah sayap nyamuk. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bila orang tengok betih dia, orang panggil betih kocang, halus betih dia, pakat dia suka pada dia. Jadi Nabi SAW kata, dua betih Ibnu Mas'ud ni sangat berat dalam timbangan Allah SWT. Mana bukan main-main. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lain, ada sahabat ni dia gelak ketawa, suka tengok kocek betih Ibnu Mas'ud. Dah. Nabi kata lagu mana? Wallazi nafsi biyadihi lahuma fil mizani asqalu min Uhud. Demi Allah, Tuhan yang memiliki nyawa aku ni, dua betih Ibnu Mas'ud ni di akhirat atas timbangan lebih berat lagi daripada bukit Uhud. Biar pandailah dengan amal dia tu. Mana yang memberatkan amal kita ni, yang memberatkan kita di sisi Allah Ta'ala ada timbangan yang mulia bila mana kita benar-benar beramal. Tak kira sama ada kita kurus ke gemuk atas dunia, tetapi bila mana tu lepak kerak kita tu digerakkan kepada amal, maka beratlah amal kita. Kalau kita tidak gerakkan kepada kebaikan, tak ada nilai di sisi Allah SWT. Adapun orang tubuh kita ni, hak kurus, bos sedang molek, itu hanyalah hak dunia je. Hak dunia je. Hak pentingnya berat timbangan dengan amal. Hak kurus
tetap akan dikira di sisi Allah Ta'ala. Walaupun betul kocek Ibnu Mas'ud tadi, tapi Nabi kata berat lebih daripada bukit Uhud. Dan dalam hadis yang lain, hadis Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, ni akhlak ni, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada satu pun benda yang lebih berat di dalam timbangan lebih daripada akhlak yang mulia. Mana orang tu berakhlak mulia ni, berat timbangan di akhirat. Sebab ibadat kita ni terhad. Ibadat kita ni berapa minit ya, semaya 10 minit, baru setengah jam. Mana ibadat semaya, kalau kira atas semaya kita berapa jam je sehari? Sejam. Baca Quran kita nak mujur setengah jam. Kalau nak mujur lagi 15 minit. Tu je, tak lama mana. Puasa kita berapa kali ya? Puasa sunat tu. Tetapi hak penghayatan akhlak kita tu hak tu 24 jam. Itulah yang menyebabkan berat timbangan seseorang tu di akhirat, iaitu akhlak dia. Sebab akhlak ni dia dua, kita berakhlak dengan Allah, kita berakhlak dengan makhluk-makhluk. Jadi benda tu 24 jam. Dalam ibadat kita berakhlak dengan Allah, dalam ibadat juga kita berakhlak dengan hamba dia. Kita semaya pun ada juga akhlak kita dengan saudara kita tu. Kalau kita mai buka kepok kita, dah kawan dia tak boleh sujud. Dah kita buka kepok kita masa sujud. Patut tubik pula. Penghawa diri yang tidak diingini. Itu mengganggu. Maknanya akhlak ni menjadi benda yang ditimbang dari hak ni, hak berat sekali. Sebab ini hak 24 jam. Maka sebab itulah Nabi kata, tidak ada sesuatu pun yang berat pada timbangan lebih daripada akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia inilah 24 jam hidup kita. Kalau ibadat, mentah je. Bukan kata kita nak pelakirkan ibadat, tidak. Sebab akhlak ni 24 jam. Maknanya kalau dalam ibadat tak ada akhlak, tak boleh juga. Kemudian lepas pada ni, itu beriman dengan syurga dan neraka. InsyaAllah ni kita akan sambung semula lah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.